Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam hormat sejahtera kepada muslimin dan muslimat dan juga penduduk-penduduk dalam wilayah Naratiwat, wilayah Selatan dan seluruh negeri Siam, dan kepada umat muslimin semua dunia. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada tim Islam Nara yang usaha mari taitot rekan sot pada malam ini. Dan pada malam ini satu perkara sebagai kewajipan orang-orang yang mempunyai ilmu khususnya di dalam masyarakat kita untuk beri kesedaran, untuk kerjasama, kerana hari ini kita kelih orang yang kerja penat, yang kerja kuat ialah golongan satara naksud pihak bomo, pihak payaban dan mereka-mereka yang berkenaan. Jadi di celah-celah masa kecemasan yang kita duduk ada ni, alhamdulillah ada seorang tokoh, Profesor Madya Syekh Dr. Ismail Lutfi sebagai Atikan Badi Mahawidyalaya Mopono Fatani Universiti, mengeluarkan satu buku sebagai saham besar untuk nak mengelakkan penyakit yang timbul di dalam masyarakat kita ni. Kerana setiap orang penyakit ni dia tidak kecuali, dia tidak istisna, kena berlaku. Lelaki, perempuan, orang bukan Islam dan orang Islam, kanak-kanak, orang tua, semua pihak, semua masyarakat akan kecap kepahitan penyakit yang kita duduk hadap pada hari ini, ialah penyakit COVID-19. Jadi alhamdulillah, baru-baru tubik satu panduan, satu kuma untuk orang Islam dengan cara khususnya dan untuk orang bukan Islam, supaya berpandu jalannya Al-Quranul Karim dan jalannya sunnah Nabi, jalanan Islam. Bagaimanakah Islam untuk menghadapi penyakit-penyakit yang berlaku di dalam masyarakat. Pasal tu pada malam ini insya-Allah, di dalam ceramah pada malam ini insya-Allah saya akan ambil isi-isi yang berada di dalam kitab panduan penyakit taun, panduan menghadapi penyakit taun ataupun COVID-19. Alhamdulillah, saya rasa kitab 55 muka yang telah dikaryakan oleh Syekh ada manfaat kepada orang Islam seluruh saya rasa. Dan kitab ini mengikut pengetahuan saya
pihak Malaysia, pihak berkenaan Malaysia buat tawaran kepada Syekh supaya tobok supayaจัดพิมพ์ที่ประเทศมาเลเซียdia kata ประเทศมาเลเซียให้ความสำคัญbukan sekadar satra nafsu saja dak, bukan cara nak menghadapi dalam masyarakat berbentuk Islam. Walillahil hamd. Jadi alhamdulillah kita orang Islam ni khususnya, saya khitab kepada orang Islam dan bukan Islam, bahkan Syekh sendiri dia tinjau, dia bui pandangan Syekh ni, dia bui background kita, belakang kita, bagaimanakah kita nak nampak, nak bui gambar kata penyakit COVID ni berlaku ataupun ta'un dengan cara umum. Nah, di dalam kitab Syekh dia sebut kata penyakit ni kemungkinan pihak satra nafsu ataupun orang bukan Islam, kemungkinan dia nampak hanya COVID, dia nampak hanya penyakit yang merebak dalam masyarakat saja. Sebenarnya di dalam pandangan Islam, penyakit ni dia ada latar belakang dia. มีเบื้องหลังที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในสังคม. Nah, salah satu daripada ayat yang diakadkan oleh Syekh kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala sebut di dalam ayat ni maksudnya zahir nyata kerosakan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, sama ada fil barri, di atas darat. Nah, di atas darat yang kita hidup ni ada semacam-macam berbagai-bagai kemusnahan yang berlaku, dan juga wal bahri, dan di dalam laut. Nah, berpunca daripada apa? Bima kasabat aydin nas. Berpunca sebab ialah manusia sendiri, dengan sebab usaha tangan manusia sendiri. Nah, jadi kemusnahan yang berlaku di atas dunia pada masa sekarang ni, kita tak perlu kita tuduh kepada situ dan sini, dia tu dan dia ni, demo tubik daripada luar negara. Itu ada satu saham juga. Data pun demo mari daripada China, demo mari daripada Malaysia, demo mari daripada Sanamui dan sebagainya. Ini satu sebab. Tapi sebab yang besar ni yang kita kena bui teguran juga ialah dengan perbuatan kita sendiri. Bima kasabat aydin nas, dengan usaha, dengan tindak tanduk kita,ด้วยการกระทำของเรา. Dan dengan sebab perbuatan kita sendiri, tujuan apa? Tujuannya liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, supaya Allah Taala merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk ni, ความชั่วร้ายบาปต่างๆที่เราได้ทำไว้นั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้เรานั้นลิ้นรสชาติความอุกูบัตการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา. Allah Taala beri kita rasa dan kepedihan, kesakitan hasil daripada keburukan yang kita kerja. Tujuan yang asalnya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita anggap orang Islam sekarang ni, kita kena khabar kata benda yang berlaku keliling kelalan kita hari ini, penyakit virus COVID-19 ni, kita adalah orang yang bertanggungjawab. Kitalah orang yang berpunca, kerana berdasar dengan ayat Allah Ta'ala ni. Nah, nyatanya kerosakan di atas muka bumi ni ialah dengan apa yang kita kerja, dan tujuan besarnya la'allahum yarji'un, supaya manusia khabar, supaya manusia dapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni apabila dia sayang kepada seorang hamba, Allah Taala tipa bala, Allah Taala bui sakit, bui demam, dan supaya mereka khabar, mereka duduk di dalam kerosakan, mereka duduk dalam dosa, mereka duduk berjauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh yang telah disebutkan oleh tuan kita, ya Syekh kita. Dan ada ayat yang kedua, saya tak sebut kerana sebanyak mungkin saya nak rekah dan ambil caikuam yang telah dikaryakan oleh Syekh kita. Dan yang kedua pula, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatta'unu syahadatun. Ta'un ni adalah satu syahadah, ialah ta'un, penyakit ta'un. Ta'un pada masa dulu ialah penyakit yang kena kepada manusia, kepada sendi-sendi. Kalau kita kelih dalam mu'jam,
Dan seni yang kena manusia, semua seni yang ada dalam tubuh badan manusia ni buruk. Lepas buruk tadi tubik air, tubik nano hingga hancur dan hingga putus habis, membawakan seorang tadi mati. Jadi ta'un ni adalah satu penyakit yang berlaku di dalam sejarah yang saya pernah sebut juga pada masa 18 Hijrah, pada masa khilafah Umar bin Khattab. Jadi penyakit ta'un adalah penyakit yang sangat merebak, menyebabkan orang tentera Islam mati di negara Syam pada masa tu 30,000 orang. Nah, salah satu daripadanya ialah para sahabat besar Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga Bilal, Sayyidina Bilal, dan Muaz bin Jabal, dan orang-orang lain lagi mati di dalam kejadian ta'un yang berlaku di dalam sejarah. Jadi penyakit ta'un dan juga penyakit COVID, amanah di kiaslah, dan sama ada ta'un dan COVID yang berlaku pada masa sekarang ini adalah syahadah, adalah pahala syahadah yang Allah Ta'ala beri kepada orang itu tadi. Jadi kalau kita kelih orang yang mati di dalam COVID adalah sangat dahsyat. Dan saya kelih klip di dalam di Malaysia, sehingga di tempat kita ni pihak Cula dan pihak Sejahtera Naksuk, nah dia beri satu pengetahuan, kata kalulah kita tak sempat, tak boleh nak mandi si mati tadi, kita hanya tayamum. Jadi kalau kita klip cara jenazah yang berlaku di Malaysia tadi, jenazah ni ketika kapan siap dah, tayamum di atas kain kapan, tayamum tangan dan tayamum muka, dan semaya beberapa orang saja, dan diwagi ke kubur pun beberapa orang saja. Jadi masyhad gambaran orang yang kena penyakit COVID ni adalah gambaran yang kita rasa begitu dahsyat, tapi walau sebaliknya dia ada pahala di sisi Allah. Pasal tu Nabi kata fatta'unu syahadatun, ta'un adalah pahala syahadah li ummati, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu kita tidak cela kepada orang yang kena penyakit COVID, dan kita tidak jadi keaiban. Bukan satu keaiban orang yang kena penyakit COVID dah. Bukan hak yang jadi keaiban kita lari, kita tak mengaku, kita tak sih menghadapi Sejahtera Naksuk. Nah, bukan keaiban seorang itu kena, kerana tak ada siapa samak sekalipun dalam masyarakat kita ni. Tak ada orang nak penyakit ta'un, tak ada orang nak penyakit COVID. Tapi oleh karenanya kena kita, itu Allah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu siapa-siapa daripada golongan kita, golongan keluarga kita dan masyarakat kita, kita tidak boleh hina sama sekali. Kita mulia, kita hormat, cuma hubungi terkadang terbatas dengan beberapa perkara. Dan juga warahmatul lahum, dan rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala ni subhanallah, dia turun satu perkara, dia nak beri rahmat kepada kita. Warijsun alal kafirin, dan satu benda najis dan penyakit azab kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa yang ada di rumah, yang dirahmati oleh Allah, penyakit virus corona 19 ataupun terkenal pada masa terkini dengan nama COVID-19, yang Allah Ta'ala cubakan kepada umat Nabi Muhammad, dan supaya kita berdamping diri dengan Allah. Nah, เพื่อทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Ta'ala ให้มากขึ้น เพื่อให้เรานั้นรำลึกสำนึกผิด nah supaya kita rasa salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutamanya banyak kita istighfar kepada Allah, banyak kita bertaubat kepada Allah, serta kita bermunajat, berbentuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala jauh daripada penyakit yang tipu pada masa sekarang ni. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, jadi kemusnahan penyakit yang timbul di dalam masyarakat kita ni, asal daripada tangan kita semualah dalam masyarakat, sama ada khususnya orang Islam dengan cara umum. Orang bukan Islam dia tak tahu. Kita orang Islam sendiri kita deraka pada Allah. Kita orang Islam sendiri kita tidak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang Islam sendiri terkadang masyarakat kita tersebar, daun ketung kita tersebar, ubat kuda kita bertaburan di dalam masyarakat ini. Benar-benar yang berlaku dalam masyarakat ni pun, ini adalah salah satu daripada teguran daripada Allah. Dan walaupun ramai orang berjuruh, ramai orang duduk di masjid, ramai orang duduk mengaji majlis ilmu, tapi fitnah apabila dia turun dah ni, kata Syekh, fitnah yang tidak diislah sering diumumkan. Biasanya fitnah ni, kalau tidak ada orang beroyak,
ไม่มีใครที่จะไปห้าม แต่ไม่มีใครที่จะไปบอกว่าสิ่งเหล่านั้นผิดแน่นอนอัลลอฮฺตะอาลาจะลงfitnahจะลงbala Allah Taala akan waktu kepada kita fitnah. Pasal tu dalam ayat yang Allah Taala sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kamu jaga-jaga dan hendaklah kamu takut fitnah ni. Dan fitnah ni apabila fitnah dosa ni apabila dia turun kepada kita la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tidak dia tak pilih kepada orang jahat saja. Fitnah ni apabila dia turun, subhanallah, kita jalan klik daripada hari ni hingga beberapa ratus tahun tak pernah Masjidil Haram kering dengan orang. Tak pernah Masjid Nabawi ditutup pintu dan tak pernah Jumaat semenjak daripada saya baru beranak semenjak daripada beranak hingga sampai hari ni tak pernah dengar hari Jumaat tak ada Jumaat. Nah, tak pernah dengar pintu-pintu masjid tidak ada ahli berjamaah di dalam. Ini satu benda yang kita risau, satu benda yang kita rasa sedih, satu benda yang kita rasa kata ini satu satu uqubah, satu bala yang Allah Taala turun kepada kita, bukan sekadar orang zalim saja dak. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan hendaklah kamu tahu bahwasanya azab Allah Taala adalah sangat seksa. Tak ada dah saya rasa bagi orang mukmin nak seksa lebih daripada kita tak boleh semaya di masjid. Nah, kita tak boleh sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di masjid. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang kita tak pernah tinggal di dalam hidup kita. Tapi satu hari Allah Taala larang, Allah Taala turunkan bala, menyebabkan bala tadi kita tak boleh semaya. Saya rasa tidak ada dah nak lebih daripada ni. Dan tidak ada dah nak lebih daripada kita diharamkan semaya di masjid. Dan kita takut-takut ibu bapa yang dirahmati oleh Allah เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับกลัวเราเกรงว่าในเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้เราไม่สามารถที่จะละหมาดตะเราะเวห์ได้เราไม่สามารถที่จะละหมาดตะฮัจญุดได้ในมัสยิดเราไม่สามารถที่จะอาจกุนูตจะละหมาดวิตรในมัสยิดได้อัลลอฮฺอักบัรdan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ramadan yang lagi akan datang Allah maballighna Ramadan ya Allah sampaikanlah kami Ramadan dan kita boleh semaya di masjid Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang lagi akan datang. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, jadi itu berlang ataupun background penyakit yang kita dah hadapiในฐานะkita orang Islam kena khabar kata ini adalah hasil daripada perbuatan kita semua. Dan bukan seorang bukan dengan sebab makan kelawar itu salah satu daripadanya, tapi asalnya kita semua salah. Dan kita semua adalah berlaku kesilapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu Allah Taala ukubat kita semua. Dan juga apabila berlaku dah dan apabila fitnah berlaku dah di dalam masyarakat hari ini ni mauqif จุดยืนในฐานะเราคนมุมินเราเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาต่อ Allah Taala dengan COVID-19 ni yang kita dah hadapi tadi. Nomor satu sekali kita kena tetap iman dengan qada dan qadar Allah Taala. Jadi pada masa dulu kita duduk ngapa di tadika rukun iman 6 perkara, salah satunya yang terakhir beriman dengan qada dan qadar. Hari ni perkataan qada dan qadar nak masuk tertanam di dalam hati, จะต้องยึดมั่นและก็เข้าไปในใจหัวใจของเรา masuk di dalam hati kita bahwasanya qada dan qadar pasti kita kena beriman pada Allah, pasti kena beriman dengan keputusan dan benda yang Allah Taala telah catat semenjak daripada dulu. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kita ingat satu ayat yang Allah Taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Wahai orang-orang yang kena penyakit COVID seluruh dunia, wahai orang yang ada kematian waris dengan sebab COVID, wahai orang yang duduk pelajar-pelajar yang kelik daripada Pakistan terpaksa kena asing daripada keluarga, wahai orang-orang yang duduk di rumah sakit tak sempat nak pergi ziarah, dan kita ingat kata qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Muhammad, ini suruh Nabi Muhammad kata sendiri, kata Muhammad kepada umatmu, nah tidak sekali akan menimpa kami suatu pun malaikat apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita ni kita usaha dah, kita payam dah tak tubik keluar rumah, nak tubik keluar rumah kita pakai nakat anamai, tiba-tibanya kena.
Itu kita tak kena yakin kata ini adalah benda yang dicatat oleh Allah. Ini adalah benda yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Patu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan maka dengan Allah Ta'ala lah, kepada Allah Ta'ala hendaklah kamu bertawakal, menyuruh diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falyatawakkalil mu'minun. Kita orang mukmin ni kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi saya nak sebut sekali lagi, terkadang dalam golongan masyarakat kita ni, dengan kita tidak usaha, tak dengar nasihat daripada satria nafsu, mai cia fang mai cia fang pihak kerajaan, mai cia fang satria nafsu, mai cia fang kena tim ngานแพทย์, kita kata kita tawakal ala Allah, serah pada Allah Taala. Nakat anamai kita tak pakai, kita capur dengan orang sakit, kita tahu kita sakit pergi ke masjid. Ini saya kata bukan tawakal yang disuruh oleh Islam. Macam tawakal tiแท้จริงที่อิสลามสอนให้เราtawakalต่อ Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, จุดยืนในฐานะเราคนมุมินในช่วงเวลาmasa yang jadi kecemasan pada hari ini ni, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. เราจะต้องกลับเนื้อกลับตัว เราจะต้องเตาบัตต่อ Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin kata kita berdamping diri dengan Allah Taala ni, Allah Taala panggil kita, Allah Taala เรียกร้องให้เรานั้นใกล้ชิดกับ Allah Taala ผ่านด้วยโรค ผ่านด้วยบาละต่างๆ Allah Taala panggil orang mukmin tadi melalui turun bala. Subhanallah, Allah Ta'ala kasih kepada seorang mukmin melalui turun bala. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maksudnya, demi sesungguhnya dalam ayat ini kami akan merasakan mereka sedikit daripada azab dunia. Azab al-adna. Dan azab dunia min azabil adna ni azab yang kita duduk rasa hari ni. Azab yang kita tak boleh jalan ke rumah, luar rumah. Azab yang kita nak lalu kepada tang cangwat maidai. Azab yang kita nak pergi duduk tempat keramaian tak boleh. Azab yang ramai sama cak ruam tua dah. Ni satu azab. Tapi azab ni azab dunia, azabil adna dunal azabil akbar. Kita kena ingat kata ada satu hari nanti yang lebih besar di akhirat kelak. Ada azab neraka yang lebih besar daripada azab dunia. Azab dunia yang Allah Ta'ala turun pada hari ini, pasal tu saya terdengar daripada seorang syekh tokoh di Mesir. Dia kata, Alhamdulillah, hari ini pihak satria nafsu larang kita keluar daripada rumah ya. Kalaulah satu hari nanti kemungkinan satria nafsu larang kita duduk rumah, lagu mana kita rasa? Dan hari ini sekadar dia kataอยู่แต่ในบ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านให้มากที่สุด. Alhamdulillah, kita duduk dengan keluarga, boleh tidur, boleh makan, boleh minum. Tapi satu hari nanti kalaulah satria nafsu pihak kerajaan kata hamอยู่ในบ้าน, Allahu Akbar, bagaimanakah kita akan rasa kepedihan yang lagi akan datang kalau benda lagu tu. Jadi Allah Ta'ala nak kita rasa azab adna ni, tak sewi kita rasa azab akbar di hari akhirat lagi ni, la'allahum yarji'un, supaya kita khabar ke diri. Hei muslimin yang dirahmati oleh Allah, hei orang deraka pada Allah Ta'ala, bila lagi kita nak khabar, bila lagi kita nak rasa salah, bila lagi kita nak rasa kata kita berdosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, จุดยืนคนในฐานะเราเป็นคนมุสลิม tunduk merendah diri kepada Allah, dan kita kena taatต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ให้มากที่สุดนะครับ Jadi Allah Taala waktu benda ni supaya kita ni lemah. Di manakah kekuatan Nawawi? Mana dunia ประเทศมหาอำนาจที่มีนิวเคลียร์ อำนาจที่จะต่อต้านที่จะต่อสู้กับโควิด sekarang duk mana? Amerika duk mana, China duk mana, Perancis duk mana, Rusia duk mana, dan juga British duk mana. Semua tadi mengaku kata dia tidak pandai nak lawan dengan penyakit yang kita tak nampak ni, subhanallah. Jadi hari ini siapa-siapa yang tak merendah diri kepada Allah, siapa masuk untuk kita nak merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad arsalna ila umamin min qablika, sesungguhnya kami mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum kamu.
fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra, maka Allah Taala menimpa di atas mereka itu kesusahan dan mudarat. Jadi kita kena ingat kata kesusahan yang kena umat Nabi Muhammad ni, umat-umat dulu pun kena juga. Nah, Allah Ta'ala turunkan kemusnahan, turunkan kemudaratan kepada umat-umat dulu, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka insaf dan bertaubat. Nah,ต้องการให้พวกเขานั้นนะรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เตาบัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะอุยเตาบัตpada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, la'allahum yatadarra'un. Allah Ta'ala waktu bala kepada umat-umat dulu ni supaya kita khabar kata benda ni patut kita kena perendah diri kepada Allah. Falaula iz ja'ahum ba'suna. Tuhan kata lagi di dalam ayat ni, maka alangkah baiknya dan kalaulah mereka berdoa, falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, mereka berdoa. Allah, hari ni ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kita alhamdulillah setengah-setengah kita patuh kepada pihak arahan daripada Sataranak Su, alhamdulillah. Tapi sekarang kita tak nampak lagi kita tidak berdoa. Nah, hari ni orang-orang mukmin, orang jahil, orang tak pandai bahasa Arab, orang pandai bahasa Arab pakat doa. Nah, tadarra'u, supaya mereka berdoa. Nah, walakin qasad qulubuhum, tapi manusia tak ada hati kerah. Kita turun bala ni tak ada dah ni. Nah, saya rasa bala yang kena pada kita pada hari ini lebih besar daripada tsunami. Tsunami hanya beberapa hari saja. Tsunami beberapa hari saja, lepas tu dia hilang mayat-mayat pun kita boleh kutip taruh dan sebagainya. Tapi COVID-19 ni saya rasa semenjak daripada bulan 12 yang tahun lepas hingga sampai ni nak masuk bulan 4 pula ni, 3 bulan lebih-lebih masih duduk jadi merebak, masih duduk jadi tersebar di dalam masyarakat kita yang hidup pada masa sekarang ni. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, dan kita kena ingat bahwasanya kita yakin kepada Allah, penyakit ni adalah junud, tentera Allah Ta'ala. Walillahi junudus samawati wal ard, dan bagi Allah Ta'ala tentera langit dan bumi. Allahu Akbar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak manusia tahu bilangan tentera Allah melainkan Tuhan saja. Dan hari ni kita tak tahu kata siapa yang kena penyakit COVID. Kita tak tahu penyakit tentera Allah Ta'ala masuk di dalam jiwa seorang tadi. Allahu Akbar. Kita tak tahu siapa. Nah, kalau kita tahu mudah, tapi oleh kerana masyarakat kita tak tahu, ni lah satu benda yang jadi payah untuk kita nak hidup. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Dan tidak dan ingatlah bahawa segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanya menjadi peringatan bagi manusia. Jadi ayat lepas pada ni, alaiha tis'ata asyar. Subhanallah, kata ulama, saya dengar daripada ulama daripada negara Arab, alaiha tis'ata asyar. Jadi Allah Ta'ala kecek tentang azab Allah Ta'ala kepada orang-orang yang deraka pada Allah di hari kiamat. Ada malaikat tis'ata asyar, 19. Dan 19 hari ni bunga-bunga yang 19 yang akan berlaku di hari kiamat, mari COVID-19. Kata ulama, Allah Ta'ala isyarat. Dan alaiha tis'ata asyar ni, mana Allah Ta'ala isyarat kepada umat manusia, ni salah satu daripada azab Allah melalui COVID tis'ata asyar, COVID-19. Ini saya dengar daripada ulama lah, ulama daripada negara Arab. Dia kata ini tak salah. Nak berlaku kepada kita COVID-19 sebagaimana Allah Ta'ala isyarat di dalam ayat yang kita baca saat ni. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Jadi walaupun saat-saat kita duduk dalam kecemasan ni, saat-saat yang kita duduk dalam kepayahan ini, dan kita kena yakin bahawasanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'a, tidak Allah Ta'ala waktu turun penyakit illa anzalalahu shifaa, melainkan Allah Ta'ala waktu turun penyakit, waktu turun ubat. Jadi penyakit pada masa dulu kita terkena penyakit roh-aid, penyakit kaiwat jai, penyakit SARS dan penyakit Ebola, semua tadi dah jumpa vaksin. Dan hari ni juga insya-Allah kita berdoa secepat mungkin, sebab kerana penyakit yang kita menghadapi sekarang ni bukan sekadar kesihatan saja dak.
Bukan bahaya dia bukan sekadar melandar kepada kesihatan kita saja dak, bahkan pergi kepada ekonomi sekarang ni. Dan menghadapi pula pergi kepada ekonomi kan seksa, mengaji setengah-setengah mahalai tak sempat, tak buka dah mengaji sekarang ni. Dan setengah-setengah ungkon tak boleh kerja buat dah pada hari ni. Dan ada orang yang tidak ada kerja nak cari makan tak boleh. Nak kata penyakit COVID ni adalah benda yang melandas di dalam hidup kita harian kita. Kita tak tahu kata nak habis bila. Nah, tapi kita yakin dengan Allah, ma anzalallahu da'a illa anzalalahu shifaa. Allah Taala waktu turunnya da'a da'a ialah penyakit, melainkan Allah Taala waktu turunnya ubat dia. InsyaAllah kita berdoa kepada timngan PET dan timngan Satara Naksuk yang mereka tadi orang panggil sanggup mati kata orang dah. Pasal tu kita hak Satara Naksuk minta kepada kita hendaklah kita layanlah dia. Kerana kita ni hanya duduk rumah. Orang yang menghadapi penyakit COVID ni ialah orang yang berdepan dengan orang sakit. Bomo, payaban, pihak Satara Naksuk semua. Pasal tu hari ni dan kitaขอให้กำลังใจให้กับทีมงานสาธารณสุขแพทย์และสาธารณสุขยังยอมที่จะเสียชีวิตยอมที่จะแลกชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อความสุขและก็ความดีความเป็นอยู่ของประเทศชาติkitaขอส่งกำลังใจ kepada tim pet yang duduk di dalam negeri Syekh. Semualah saathara suq yang ada dalam negeri Syekh ในฐานะผมคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมขอให้กำลังใจกับทีมงานแพทย์ทีมแพทย์แล้วก็ทีมสาธารณสุขที่ยอมที่จะไม่นอนหลับนอนเพื่อจะต่อสู้ปกป้องกันพี่น้องของเราในสังคม dan terima kasih kepada mereka jazahumullahu khairan jaza dan terima kasih kepada mereka yang kita sebut tadi. Jadi bab yang kedua pula itu satu saya dah sebut kata background atau pembelang penyakit COVID, dan juga saya sebut juga cut jin orang Islam, orang mukmin, dan sekarang ni juga saya nak sebut dan cara menjaga daripada serangan virus ataupun virus corona. Jadi ada Syekh ada sebut, dan Syekh ni Syekh doktor kita dia ambil ajaran Islam dan ajaran semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai hari ni insya-Allah kalau kita jaga ajaran sunnah Nabi boleh pahala dan akan jauh daripada penyakit yang kita hadapi pada masa sekarang ni. Yang pertama sekali ialah kebersihan dan keamsaan. Dan kebersihan tempat kita, rumah kita, alhamdulillah mujurnya mari COVID. Nah, setengah-setengah masjid basuh dengan alkohol, basuh dengan sabun, walillahilhamd. Kerana setengah-setengah masjid ni semenjak daripada taksis, semenjak daripada kita kosong mari tak ada pernah basuh lagi. La ilaha illallah. Mujurnya mari COVID boleh basuh, boleh sedangkan kebersihan ni adalah ajaran Allah. Kebersihan ni adalah ada ajaran Islam. Tapi kita tidak beri kepentingan kepada kebersihan. Sedangkan Syekh sebut dalam ini nomor satu sekali kebersihan, sama ada kebersihan diri kita, ibu bapa yang dirahmatullah. Hari ni kita berhak, hari ni lebih mustahak untuk nak jaga kebersihan daripada hari-hari yang lain. Nah, hari ni diri kita, makanan kita, minum kita, pakaian kita, alat mutu, rumah tangga, semua tadi Allahu Akbar, kita jagakanlah kebersihan kita, ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi kebersihan ni sebelum daripada ada cil langba, sebelum daripada ada alkohol langba ni Nabi suruh kita berwuduk. Allahu Akbar. Dan daripada Uthman ibn Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ara'aita law anna bi fana'i ahadikum nahrun yajri. Nah, bagaimanakah pandangan awak kalaulah di hadapan rumah awak ni ada sungai berlari, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dalam sungai yang ada depan rumah tadi kita senantiasa masuk terjun mandi 5 kali sehari. Lepas tu Nabi tanya kata, makana yabqa min daranihi syai, adakah penyakit kekotoran cemar masih lekat di tubuh badan dia? Qalu la. Maka para sahabat kata, dak ya Rasulullah. Nabi kata, qala
fa inna salawatil tudhibuz dzunub kama yudhibul ma'ud daran. Jadi begitu juga sembahyang 5 waktu tadi, dia boleh basuh dosa kita serupa dengan air basuh benda-benda yang kotor daripada tubuh badan kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah, jadi nasihat Syekh kepada kita, kalulah pada masa dulu kita jaga kebersihan, kita berwuduk hanya nak sembahyang, hari ni hendaklah kita berwuduk setiap waktu. Nah, jagakanlah kebersihan. Saya rasa ambil sembahyang ni ganti rau nam lama lebih molek daripada kita basuh sekadar tangan dengan cil ataupun alkohol. Nah, kerana nam lama tutong tadi kita semua air ke hidung, berkomor, basuh muka, basuh tangan, cukup untuk nak jaga kita daripada penyakit yang kita duduk hadapi pada masa sekarang. Ibu bapa yang dirahmati Allah, yang kedua pula, makan minum kita. Makan minum kita menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahu akbar, dalam masyarakat kita ni kita tak pandai makan lagi ni. Dah tak pandai makan, tak pandai minum, tak pandai makan lagu mana? Masih lagi ramai orang duduk makan daun ketung tu, tak pandai makan, tak pandai minum lagi. Masih lagi ramai orang duduk makan arak. Masih lagi ramai orang duduk makan benda-benda yang haram dalam masyarakat. Jadi hak Tuhan sebut halalan tayyiban kita tak ada. Nah, pasal tu penyakit yang timbul dalam rumah kita sekarang ni berasas dengan makan ni. Khususnya sebagaimana report ataupun rakyat pada awal-awal pada hari baru ni, bahawanya COVID mari daripada makan kelawar. Nah, makan benda yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap benda yang Allah Taala haram tadi tentu jadi penyakit bagi kita. Nah, kita tidak syok lagi. Nah, ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามเรากินนั้นนั่นแหละเป็นภัยพิษอันตรายในชีวิตประจำวันของเรา Dan pasal tu Syekh nasihat kita, walaupun kita tak kena penyakit dengan sebab kita makan daun ketung, tapi kita kena berhenti untuk nak jaga penyakit tadi. Dan kerana penyakit ni bukan sekadar daun ketung, kalau kita bukan sekadar COVID dah. Kalau kita tak jaga perintah Allah, dia akan mari benda lain lagi yang kita tak tahulah lagu mana nak berlaku pada masa depan. Dan yang ketiga ialah senantiasa kita buat bersenaman okam langkai. Dan kan okam langkai ni kadang-kadang kita orang tok lebah, kita orang ustaz hok dok pakai jubah, dia rasa salah pergi berunggah. Rasa kata tak kena pergi naik sikah. Rasa kata tak molek habis masa sia-sia pergi duk berunggah. Sebenarnya itu adalah anggapan yang salah. Senaman ni kan okam langkai ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka sibahah, Nabi suka rimayah, Nabi suka berenang, Nabi suka apa manah, Nabi suka bunga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada masa dulu dia tidak ada kemudahan seperti sekarang ni. Mana kehidupan dia tu adalah luantan okam langkai. Nak pergi situ okam langkai, nak nane okam langkai. Kita sekarang ni dengarkan okam langkai ni, kalau kita tak beri masa kepada dia, kita bersalah dengan Allah Taala. Saya rasa kita bersalah dengan Allah Taala. Dan juga yang penting juga yang nasihat daripada Syekh doktor kita, ia kepak melazimi diri di rumah. Kita hendaklah kita duduk di rumah sebanyak mungkin. Dan rumah kita duduklah sebanyak mungkin. Khususnya pihak satra naksu, pihak bomo nasihat kepada kita. Nah, kalau siapa cahai kamlang cahai kap tang pet jong ju tiban, duduk di rumah. Nah, kerana satu hadis Nabi, ada hadis ibu bapa yang rahmatullah, Syekh Dr. Ismail kita ni ada mari hadis, satu hadis, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang pada masa timbulnya fitnah. Fitnah ni masuk belakalah fitnah pembunuhan, fitnah penyakit, fitnah COVID, fitnah rok rabat tang-tang. Penyakit yang timbul pada masa sekarang ni apa adalah fitnah. Penyakit yang kita hadapi ni pun adalah fitnah, ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi penyakit yang kita nak hadap hari ni, nah, salamatur rajuli fil fitnati, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu, dia duduk diri, duduk tetap di rumah. Pasal tu pihak cula, pihak saratan naksu, pihak puang, pihak noingan tang-tang tadi dia gaya kita usaha duduk di rumah sebanyak mungkin. Saya ngau tu bi perokok cukcen tak sewi kita jalan pen-pan di atas tembok. Kalau kita kelih di India ni, kod mai dia pakai katak dah. Nah, India ni
Orang yang tidak duduk dalam rabuk ni pakai katok terus. Dan saya rasa tempat kita ni orang yang duduk dalam rabuk. Dan tapi kalau tak ada duduk dalam rabuknya, janganlah kita sebagai pihak bawa penyakit pergi kepada masyarakat dengan sebab kita pergi situ dan pergi sini, waliyadzubillah. Dan juga nasihat Syekh kita juga kepada muslimin semua, kita keluar dari rumah dengan memakai nakak anamai. Kita tubik daripada rumah, alhamdulillah sekarang nakak anamai itu ada di Kedah, boleh jual, dan ada ikhwah kita ada bagi, alhamdulillah. Nah, tempat ungkawan ada cek. Kalau siapa ada duit, orang kaya, insya-Allah saya seru. Nah, tak kerai rap borichak เพื่อจะไปผลิตหน้ากากอนามัยจงบริจาคครับพี่น้องแต่จงบริจาคเถอะนี่คือบุญนะครับนี่คือความดีนี่ adalah kebaikan kita nak nampak atas nakak anamai ni tak mahal tapi insya-Allah benar tak mahal tu adalah harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, dan kita senantiasa duduk dalam poket, duduk muka semua nakak anamai ni. Nah, we duduk muka semua. Nah, dan juga kalau orang perempuan pakai nikab. Nah, hak pakai nikab tutup muka, alhamdulillah. Hari ni nikab adalah benda yang naik ranking tinggi. Nah, pada masa dulu demo tak terima nikab gapo. Hari ni bukan sekadar orang perempuan pakai nikab, orang lelaki pun pakai nakak anamai juga. Alhamdulillah. Fitnah yang berlaku adalah nikmat di sebaliknya, subhanallah. Dan juga hendaklah kita berdoa pada Allah Taala ketika kita keluar rumah. Jangan lupa doa Nabi bapa ida rahmatullah Allah. Kita ni kalau nak tubik rumah pakai tubik selalu, tak berdoa dah, bergaduh, subhanallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Baca doa ni. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah kita carilah buku yang telah dikaryakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ismail ni. Dia adalah doa-doa yang ada di dalam ni. Jadi berdasar satu hadis, siapa-siapa yang baca doa saat ni, kufita wa wuqita, makna mencukupi dan dipeliharai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa baca doa ni pakai nakak anamai, baca doa ni, insya-Allah dan segala perkara terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jaga kita, insya-Allah. Ini hadis sahih juga. Dan yang kena juga Syekh kita maksiat, kita menjauhi daripada maksiat. Nasihat kepada kita, Syekh kita nasihat kepada kita supaya kita menjauhi daripada maksiat. Dan maksiat hari ni patut kena berhenti buat apa indah rahmatul Allah. Hari ni COVID dia tak kenal siapa. Kita kelih ratus ribu orang kena seluruh dunia. 160 buah negeri lebih kena penyakit ni. Nah, dan juga orang hak mati puluh ribu. Nah, kita sengka kata berlaku di Wuhan ya, berlaku di Itali dah. Hari ni berlaku di rumah kita. Hari ni berlaku di Cangwat kita. Kemarin berlaku di Cangwat dekat dengan kita. Keliling-keliling kita. Jadi kalau kita tak berhenti lagi daripada maksiat dan kita takut marinya benda ni, kita masih duduk deraka kepada Allah. Masih lagi qasad hati kita duduk keras dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Dan juga nasihat yang ketujuh, khususnya kita dalam bandar, alhamdulillah kita agak terkawas ikut kampung-kampung. Nah, nasihat daripada Syekh juga menjauhi perhimpunan ramai. Jadi siapa nak nikah hari ni, kita nikah mudah-mudah dululah. Dan kita nikah dengan Tok Imam, Tok Khatib, syahad saksi, keluarga lebih kurang cukup dulu. Tapi kalau nak bakwah, nak makan besar tadi, kita buat lepas pada ni. Baik puluk masjid, baik jamuan tadikah, baik perhimpunan mana-mana sekalipun, bukan masa dia pada masa sekarang ni. Dan kenapa? Kerana saya dengar satu petua daripada ulama Mesir, daripada Mufti Diab Mesir, dia kata mana-mana suara, mana-mana panggilan suruh manusia beripung atas dasar gapo pun, atas dasar agama, atas dasar politik, atas dasar jual beli, atas dasar ngaji belajar dan sebagainya, simun adalah benda dosa. Orang itu berdosa. Dan siapa hari ni hipung orang, siapa hari ni panggil orang beripung satu tempat yang tidak connectถึงความปลอดภัยของประชาชน นั่นคือบาปนะครับในอิสลาม. Ini bukan saya kata dah. Ini adalah mufti Mesir. Kemarin dulu saya baca petua dia. Jadi sama ada bakwah ke baik, sama ada makan puluk ke baik, siapa buat hari ni kita nak buat pahala.
nak buat tadika tiba-tiba kita boleh dosa. Kita tangguh dulu ibu bapa yang dirahmati Allah. Kanakkan makan masjid, kanakkan makan tadika, kita tangguh dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri rezeki dan menyudahkan masjid kita. Dan Allah Ta'ala menyudahkan tadika-tadika yang kita nak bina. InsyaAllah kita tangguhkan dulu. Supaya tak sewi merebak penyakit yang berlaku dalam masyarakat ni. Jadi Syekh, doktor ada bawa satu hadis. Tak sewi beri pun tempat ramah ni, dia ada satu hadis. Mana siapa tak beri pun dia boleh pahala. Siapa tak panggil orang beri pun dia boleh pahala. Idza sami'tum bit-ta'un, kalau kamu dengar ta'un, fi ardin, berlaku di mana tempat, berlaku kampung mana, negara mana, fala tadkhuluha, Nabi larang masuk, jangan kamu masuk deh. Fala tadkhuluha ni makna larang daripada Nabi. Allah, berapa kita duduk deraka pada Nabi lagi? Berapa kita masih lagi kata tak apa, kita tawakal kepada Allah, nak pergi sembahyang. Nabi larang dah ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan kalau kita dengar satu tempat yang mempunyai penyakit, kita pergi atas dasar agama ke baik, fala tadkhuluha, Nabi kata jangan pergi, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin, dan kalau berlaku satu tempat, wa antum biha, kita duduk sini, berlaku negara, berlaku kawasan Permia misalnya, Nabi kata fala takhruju minha, tak salah lagi. Dalam satu riwayat firaram minhu, jangan kita lari. Kalau berlaku hari ni di bandar negara ni, jangan lari dah. Kerana kalau kita lari, seseolah kita pergi duduk wawak pergi penyakit tempat orang sihat. Hak tu kalau kena kita, insya-Allah kita terima pahala sahih. Dan kalau tak kena kita, itu adalah catatan yang Allah Ta'ala telah catat daripada semenjak daripada lama dah. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi setelah lagi ni, saya nak sebut juga, ada lagi saya dengar tepat 23 hari kemarin Semnak Cula ni jam sekali lagi. Ada setengah-setengah masjid ni tak patuh lagi. Masih lagi kata tak sempurna kalau tak pergi sembahyang masjid. Jadi masjid sekarang ni kita beri kepada Tok Bilal Band je. Tok Bilal Band, dan ada jemaah 3 orang cukup dah. Cukup dah untuk nak periduk masjid. Dah hak lain sembahyang jemaah di rumah. Hak lain sembahyang jemaah di rumah. Ini petua yang telah dipetuakan oleh Jamiah Ulama Fatani pun waktu buat petua dah. Petua daripada Cula waktu petua dah. Petua daripada Majlis Agama pun buat petua dah. Daripada doktor sendiri pun petua dah. Tiba-tiba kita orang jahil, kita kata rasa tak sempurna kita ni. Allahu Akbar. Agama Allah Ta'ala ni kena ngaji dah. Jangan duk buat kena rasa kita. Ada seorang sahabat dia tayamum, ketika dia kepala pecah, mati dia, Nabi marah. Apa kau tak tanya, apa kau tak beroyak, apa kau tak cerita dulu? Agama ni kena tanya. Jangan kita buat rasa, kita rasa tak sedap tak sembahyang masjid, berasa tak sempurna tak sembahyang masjid. Hak tu kita rasa ibu bapa yang dirahmati Allah. Agama ni dia bukan dengan rasa kita. Agama ni dengan ajaran Allah dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sembahyang Jumaat. Begitu sembahyang berjamaah. Hari ni kalau penyakit masih duduk rabat lagi ni, kemungkinan tarawih kita tak boleh, kemungkinan sembahyang raya kita tak boleh. Hal tu kita berdoalah supaya kita kerjasama di dalam masyarakat supaya nak hilang penyakit kita duduk hadap ni, masing-masing kena main buat-buat. Jangan kita serah kepada rumah sakit saja. Hari ni kita serah kepada timpet saja. Kita sedangkan kita ada saham untuk nak melenyap penyakit tadi, dengan cara kita tak pergi tubik, dengan cara kita pakai nakak anamai, dengan cara kita cuci tubuh badan kita. Ini adalah buat-buat yang perlu kita kena main di dalam masyarakat kita hari ni. Dan pesanan yang ke-8, yang yang agama kita pesan, yang telah dicatatkan oleh pihak syekh kita, ialah pesakit, orang sakit tidak berlalu lintas atas yang sihat. Orang sakit jangan lalu kepada orang sihat. Pasal tu hari ni kaktua ni adalah agama deh. Orang sakit rumah sakit, Allah bapalah dia mau becek kita sore tak ada duduk katil sekali dengan orang nak buat tak leh, itu adalah agama. Kerana Nabi kata la yuridul mumridu 'alal musihhi. Jangan kamu melalu. Hari Nabi banding uta sakit kepada uta segar. Manusia seperti juga. Manusia yang segar, manusia yang sakit, jangan wak pergi hipun dengan manusia yang tak segar. Pasal tu alhamdulillah
nak sesar kita 100 lebih mari daripada pagi tadi, dia becek dulu. Becek sementara ya. Nah, becek sementara. Dan saya ada buat dengan seorang kampung. Dia kata ada seorang kampung dia ni kelik daripada perhimpunan lah, kelik daripada perhimpunan. Lepas tu dia lari. Allahu Akbar. Lari daripada Satrana Suk, takut orang mari tanya dia. Takut orang mari cek dia. Saya kata lari buat apa? Nah, lari itulah dosa. Kita pergi jumpa dengan bomoh, itu adalah pahala. Bomoh hari ni tak ada sore rabuk masuk got dengan sebab kita lekat Covid. นะไม่ได้เป็นความผิดนะครับคนที่เป็นโรคโควิดไม่ใช่ความผิดในเรื่องในด้านศาสนาหรือในด้านกฎหมายก็ตามนะครับแค่ทีมงานทีมสาธารณสุขจะกักตัวแล้วก็จะpanggil nak jaga nak kelih kita ada penyakit ni ke tak,จะตรวจร่างกายของเราว่าเรามีโรคติดต่อไหมครับkau dah tu ya kalau lepas ada 14 hari tak ada kita kelih lah tak ada masalah. Nah la yuridul mumridu ala al-musihhi. Ya, jadi kalau orang siapa bomo letak suku dan kita ingat kata ini adalah agama Allah, bukan perintah bomo saja dak deh. Ni khamsan tan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, ya ke-9 pula. Ya ke-9 pula selain daripada alkohol, selain daripada kita ambil ismayang, selain daripada kita pakai nakak anamai, kita kena japi dengan ayat Quran. เราจะต้องมีการอ่านดุอาไปด้วยนะครับ ada doa-doa Nabi ajar tentang penyakit ni. Allahumma rabban nas, wahai Tuhanku Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit kami, ishfi anta syafi, sembuhkanlah kami ya Allah, engkau maha penyembuh ya Allah, la shifaa illa shifauk, tidak ada sembuhan melainkan sembuhan daripadamu ya Allah, shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak hilang, yang tidak diulangi dengan penyakit. Kita doa lagu ni ya, doa pada Allah Taala banyak selain daripada alkohol, selain daripada selain daripada ubat dan gapo tadi, kita doa pada Allah Taala banyak ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Taala. Dan ubat hak kita boleh buat belaka, bukan hak bomo boleh buat saja dak. Kita orang tak ngaji ni boleh buat juga ubat ni. Ubat istighfar dan taubat pada Allah. Nah, kita istighfar banyak, duduk di rumah dah kerja buat apa tak leh. Kita taubat pada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Taala akan menimpakan azab kepada orang-orang yang mana mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi, siapa istighfar pada Allah, orang ni Allah Ta'ala tak turun bala pada dia. Ini ubat Jadi ubat daripada Quran sendiri ni. Ubat daripada Quran, siapa-siapa nak wil jauh daripada penyakit bala, ialah istighfar dan taubat pada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sedangkan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, semenjak daripada tubik penyakit ni, berapa butir kita istighfar pada Allah? Berapa puluh kali kita istighfar kepada Allah? Kita duk takut berita, duk gerung penyakit, duk rusing penyakit, sedangkan istighfar kita tak buat sekalipun. La ilaha illallah. Lidah kita tidak membasuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bertaubat pada Allah. Sebagaimana awal tadi saya sebut kata, dosa bala yang turun ni berasas kepada dosa kita kerja. Sayyidina Ali bin Abi Talib, ma nazala bala'un illa bi dhanbin. Tidaknya Allah Ta'ala turunnya bala, tidaknya Allah Ta'ala buat turunnya bala illa bi dhanbin, malaikat dengan sebab dosa. Wala rufi'a bala'un illa bi taubatin, dan Allah Ta'ala tak akan akad bala tadi malaikat dengan istighfar, dengan taubat pada Allah. Covid yang kita duduk hadapi hari ni ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala tak akad dengan alkohol, Allah Ta'ala tak akad dengan vaksin, Allah Ta'ala tak akad dengan ubat, tapi Allah Ta'ala akad dengan taubatin, dengan taubat pada Allah Ta'ala. Jadi Covid, kemungkinan vaksin boleh hanya menahankan kita, tapi penyakit masih tak ada. Tapi kalau kita ubat dengan taubat, dengan istighfar, penyakit ni diakad oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada tempat duduk dia di atas muka bumi, insya-Allah Ta'ala. Dan juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, banyak kita berdoa dan beristighfar kepada Allah. Dan hari ni kita ada jual kita di kedai-kedai ada jual kitab azkar sabah masa,
azkar pagi petang. Kita pergi beli di kedai pihak doktor waktu baik lama dah. Semenjak daripada beliau balik daripada Tanah Harap, dia buat ataupun beliau duduk Tanah Harap lagi saya rasa dia buat azkar ni untuk bui kita baca. Hari ni azkar tak berapa kok kali. Saya rasa azkar tu tak berapa kok, lebih murah daripada nakak namai kita ke apa. Kita pergi beli di kedai, bukan nak ngepeng kita ni, tapi untuk nak jaga kita. Bacalah azkar pagi petang kerana dia ada kelebihan yang banyak sebagaimana doktor ada sebut di dalam kitab dia ni. Jadi kita carilah azkar-azkar yang ada jual di kedai tadi. Dan juga kita berdoa supaya dengan Nabi doa kita supaya dengan Nabi berdoa pada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, kami menjauhi dengan kamu ya Allah daripada penyakit baras, wal junun dan gila, wal juzam penyakit juzam, wa min sayyi'il asqam dan sejahat-jahat penyakit dan sehuduh-huduh penyakit. Jadi Nabi ni minta berlindung dengan Allah. Penyakit yang mudarat, penyakit yang dibahaya dalam masyarakat, baras, juzam, junun, wa sayyi'il asqam ni masuklah COVID yang kita dah hadapi sekarang ni. Minta banyak doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Minta banyak dengan Allah Ta'ala. Dan juga doa yang kedua, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kita doa supaya dengan Nabi Yunus. Dan doa yang Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duk rumah baca ni banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca banyak ibu bapa yang dirahmati Allah. Nabi Yunus duduk di patak laut, duduk di dalam perut ikan. Kalau kita tak tahulah, hingga sampai kiamat dah duduk situ. Tapi subhanallah, dengan doa tadi Nabi Yunus kelik semula, segas degas mula lepas pada tu. Alhamdulillah. Dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah, banyaklah doa-doa yang Syekh kita sebut di dalam ni. Kita carilah kitab ni lepas pada ni. Dan benda yang kita perlu berdoa juga, perlu berdoa juga supaya Allah Ta'ala jauh kita daripada penyakit. Adalah doa lagi, afakumullahu min syarril waba wa min sayyi'il asqam. Afakumullahu min syarril waba wa min sayyi'il asqam. Tu doa juga. Dan kita doa yang paling comel sekali, kita doa tu yang tak tahu. Kita alhamdulillah hari ni pihak Saltanat Suk, dia ada satu titik orang sakit. Satu titik orang sakit, ada kadang-kadang ada sekali dengan nama siap. Apakah salah kita doa zahrul ghaib? Kita doa tu yang dia tak tahu. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang kena penyakit ni. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang kena penyakit di jangwat darah tiwak ni. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang kena penyakit di Jala, di Fatani, di Setun, di Tran, di seluruh negeri Syekh. Kita doa tu yang tak tahu. Doa ni lebih mustajab daripada tu yang dia tahu. Hari ni kita perlu kepada doa ibu bapa yang dirahmati Allah. Kita kemungkinan waris kita tak kena, tapi kalau kena waris kita, kita perlu sangat kepada doa yang sangat penting kepada mereka supaya Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit yang mereka dah hadapi ni. Dan juga kita semayang, jagalah kalau semayang, khususnya pada masa sekarang ni kita semayang di rumah dah. Semua semayang yang kita buat di rumah berjamaah dengan keluarga kita ni supaya kita buat masjid. Kerana ke hari ni kita ada keuzuran. Allah Ta'ala ni, agama Allah Ta'ala ni, apabila susah, bila dia mudah lalu dah. Kita pernah qasar semaya dalam musafir, kita pernah jamak ketika hujan, kita pernah jamak ketika sakit. Hari ni kita kena semaya di rumah. Allahu Akbar. Fasallu ya ayuhan nasu fi buyutikum. Hei manusia, pakat semaya di rumah kamu belaka. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitih. Karena sebaik-baik semaya ialah kita semaya di rumah. Illal maktubah, mereka semaya wajib. Semaya fardu tu kalau koroni pokati. Kalau masa biasa kita semaya di masjid. Tapi sekarang ni afdalnya kita semaya di rumah. Berdasar dengan hadis yang kami baca saat ni, ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
dan kita semaya berjamaah ibu bapa yang dirahmati Allah. Man shalla subha, siapa semaya subuh berjamaah, bahwa fi zimmatillah, dia duduk di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa semaya subuh berjamaah hari ni esok kita nak ada hari esok kita nak ada satu hari, kita semaya subuh esok, insya-Allah sepanjang hari duduk di bawah jagaan Allah. Bukan jaga bomo, bukan jaga satara nafsu, jaga Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit dan bala petaka, insya-Allah taala. Dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah, ketika kita berada di rumah ni, banyak kala kita qiyamul lail, semaya witir. Nah, kerana semaya witir qiyamul lail ni, Syekh kita mari satu hadis, Allahu akbar, comel. Alaikum biqiyamil lail. Nah, hendaklah kamu berdiri buat semaya malam. Fa innahu da'abus salihin qablakum. Kana juh pakat semaya lail, pakat semaya waktu malam belaka. Wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah. Dan qiyamul lail ni ialahการสร้างความใกล้ชิดเรากับ Allah. Kita buat dampingan diri kita dengan Allah Taala. Waman hatun anil ismi, dan untuk nak cegah, nak menahan kita daripada dosa. Wat takfiru lisayyiat, dan untuk nak menghapus segala kesilapan kita. Wa matradatul lidda'i anil jasad, dan serta menolak akan penyakit dari menyerang masuk dalam badan kita. Allahu akbar. Hari ni Syekh kita mari satu ubat siapa bangun qiyamul lail adalah ubat nak hambat penyakit yang tipu tubuh badan kita. Wa matradatul lidda'i anil jasadi. Hak ni cerak qiyamul lail ni, kita suka kata qiyamul lail ni hanya kita dekat dengan Tuhan, bukan sekadar tu dia adalah satu kawalan nak amat penyakit tubik pada tubuh badan kita ni. Kalau kita qiyamul lail, sekurang-kurang 2 rakaat jangan kita tinggal sekurang-kurang 2 rakaat jangan kita tinggal pada masa qiyamul lail, kerana dia adalah ubat bukan ubat manusia buat, bukan daripada kelanjar yang ada di atas dunia ni, bukan kelanjar daripada Allah Taala sendiri. Hak ni hak Nabi wayak, hak Tuhan lah ni. Wa matraddatun lidda'i anil jasadi, ialah kawalan kita daripada penyakit yang kita duduk hadapi khususnya hari ni. Dan juga hendaklah kita sembahyang sunat belum pada subuh. Raka'atanil fajr, khususnya kita tak boleh kerja pada masa sekarang ni. Nabi kata 2 rakaat belum pada fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isi yang ada di atas dunia ni. Kita tak boleh kerja, duit payah, rezeki susah. Insya-Allah kita sembahyang 2 rakaat ni boleh dunia boleh benda di atas dunia ni, subhanallah. Ini janjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sembahyang duha 4 rakaat kurang-kurang. Kena hidup sembahyang duha kena hidup sembahyang duha dan buat baik. Allahu akbar, buat baik kepada orang. Alhamdulillah, dalam masyarakat kita ni mikan cuy le ada setengah ongkon tadi bui berah, bui ikan sardin dan bui minyak kepada keluarga-keluarga yang tak boleh kerja, orang yang tidak ada perakan sangkum dan sebagainya. Kita jangan tunggu hak 5,000 kerajaan bui sajalah. Dan kita panggil, kita wawa kepada orang yang ada duit dalam masyarakat. Kita hendaklah duduk sekali dengan kerajaan, duduk sekali dengan penolong-penolong masyarakat pada hari ini. Mana-mana ongkon riat rong haiเราทำความดีจงบริจาคเถอะครับได้มโนวิberah makan ni minyak, pakat minyak. Kenapa? Karena Nabi ada sebut al-ma'rufu ilan nas, kita buat baik kepada manusia ni yaqi sahibahu masari'as su, dia boleh jaga, boleh memelihara tuan dia daripada serangan kejahatan. Allahu akbar. Siapa bui sedekah, siapa buat baik kepada orang, insya-Allah dia jaga benda tu akan jaga dia daripada penyakit-penyakit yang kita dah hadap sekarang ni. Buat baik kepada orang ni. Dan juga pesan Syekh kita juga, hendaklah kita tutup bekas makanan kita dari hadis Nabi lah. Makanan kita ni tak sewi selawat tabak, tak tutup esok pagi kita mari makan pula, tak boleh kena tutup molek. Kerana ghattul ina, Nabi ajar kita molek dah. Allahu akbar. Ghattul ina, hendaklah kamu tutup makanan, bekas makanan kita. Wa auqus siqa, dan hendaklah kita tutup minumnya kita. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu biha waba, kerana dalam satu malam dalam setahun ni ada penyakit turun.
la yamurru bi ina'in laysa 'alaihi ghita illa nazala fihi min zalikal waba. Makan ni mana tak tutup penyakit kumih-kumih hak kita duk kelis sekarang ni. Allahu akbar. Kumih hak pesen terbang mari hak kita tak nampak masuk dalam makan ni, masuk dalam bekas minum ni. Nabi suruh tutup 1400 tahun lepas dah. Allah, kita patut kena ngaji sunnah banyak, kena ngaji agama banyak untuk nak jaga kita daripada benda kita dah ada ni, ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan juga saya nak sebut juga di sini, ibu bapa yang dirahmati Allah, apabila kita kena satu penyakit, adik-adik kita kena satu penyakit, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabirin ni apabila dia kena satu bala, lidah dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang ni orang yang dapat rahmat daripada Allah, orang ni orang dapat maghfirah daripada Allah, orang ni orang dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ibu bapa yang dirahmati Allah. Doa ni dah penting dah. Nah, doa ni penting. Jangan kita doa bahasa Melayu tak apa. Bahasa yang kita tak nak, bahasa Siang tak apa, bahasa Melayu pun tak apa. Doa banyak insya-Allah taala, mudah-mudahan Allah taala jauh kita daripada penyakit. Dan juga kita sedekah tadi, dawu mardakum bis sadaqat. Nah, dawu mardakum bis sadaqah. Ni Syekh mari juga satu ubat Saat ni ubat kita qiyamul lail. Ubat yang kedua pula ubat orang yang kena sakit. Orang yang kena penyakit dah ni, dawu mardakum bis sadaqah. Hendaklah kamu merawati, mengubati orang sakit tadi dengan cara sedekah. Tak kena mengena kalau kita kelih pakai. Tapi ajaran Islam ni subhanallah. Kita duk rasa kata kita girawati tu badan kita bubuh vaksin saja, makan ubat saja. Tak. Syekh sebut satu hadis kata kita sedekah tadi adalah pahala, adalah ubat untuk nak merawati sakit kita. เป็นยาชนิดหนึ่งเพื่อจะปกป้องรักษาตัวเราด้วยการที่เราให้ซะดะกอฮ์ Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Selagi kita kena suka baik dengan Allah Taala, khususnya orang-orang yang akhir hayat dia dengan penyakit ni. Ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza da'ani. Kita suka baik pada Tuhan. Nah, kita suka baik dalam doa kita suka baik. Allah Taala waktu turun penyakit ni adalah hikmat. Nah, yang tak tahu manusia, walaupun manusia tak kena semua, tapi ini adalah hikmat daripada Allah Taala. Nah, kita yakin gitu. Nah, kita husnuzan billah, satu amalan yang kita kena suka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak akhiri di dalam peringkasan kita saya pada malam ini, cara sembahyang. Syekh ni ada sebut 3 marhalah, 3 radab. Nah, radab pertama, radab yang kedua dan radab yang ketiga. Jadi sekarang ini kita duduk di radab yang ketiga. Dan sembahyang ketika bersangatan yang amat cemas. Syekh kita dia sebut kata keadaan yang sangat cemas. Maknanya merebok. Nah, merebok merata-rata tepat. Maka dia kata lagu mana? Dan kena menurut peristiharan. Alhamdulillah hari ini peristiharan daripada Cula penuh pena, daripada Kanak-Kamakan Islam penuh pena, daripada pihak Cangwat istihar maridah. Maka solat berjemaah dengan keluarga pada awal waktu di rumah. Syekh kata semaya di rumah. Nah, ni petua orang ulama ni, semaya di rumah adalah lebih afdal dari semaya di masjid. Hari ni kita semaya di rumah lebih afdal semaya di masjid. Nah, kerana berjemaah di masjid mungkin membawa bahaya kepada diri juga kepada orang lain. Kerana semaya pakat duk beripung masjid ni, penyakit ni dia mari dengan cara beripung. Tak kira lah beripung muai kau tak apa, beripung agama pun tak apa, dia mari belaka. Pasal tu kita nak kawal dan dengan cara kita semaya di rumah. Dan juga kerana melari diri daripada bahaya ataupun daripada perkara menyakiti demi menjaga keselamatan diri dan orang lain. Hari ni kita niat kata kita tak pergi masjid ni kerana nak jaga diri kita dan orang ramai dan dalam masyarakat yang kita duduk sekali ni. Hanya di masjid kita serah kepada muazzin, seorang imam, seorang tu khatib, sekadar tu lah. Orang lain pakat semaya di rumah tak apa. Nah, dan juga kita banyakkan amalan peribadi kita. Rumah kita ada rumah banyak kan sekarang ni. Wala roju kap krop kua mang นะครับเราสามารถที่จะสอนเราสามารถที่จะอ่านเราสามารถที่จะดุอาเราสามารถที่จะตัสบีห์
Dan banyak-banyak perkara untuk nak buat kebaikan di rumah kita. Dan sebagaimana kita sebut tadilah, sallu ya ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illa al maktubah. Kerana semaya di rumah tu lebih baik mereka semaya fardu. Semaya fardu lah ni kita nak pergi taklih, maka kita semaya di rumah pada awal waktu. Dan ada juga soalan-soalan yang saudara kita ada tanya, adakah kita guna alkohol ataupun cil tadi. Jadi ada surat dan ada syekh kita pada sebut juga, jadi kita boleh guna dah cil tadi. Benda tu adalah benda yang kita boleh guna dan tidak jadi bahaya dan tidak jadi najis. Saya rasa pihak cula pun ada sebut kata benda tu bukan najis dah. Bukan benda najis, boleh kita ambil pergi semaya pun tak apa, tak ada masalah. Dan kita kalau kita nak guna cil tak ada duit, kita ambil semaya lah, kita ambil semaya basuh dengan sabun tu lebih comel, tu lebih molek lah. Nah, insya-Allah taala. Dan saya rasa pada malam ni perjumpaan kami dengan ibu bapa, dan saya terima kasih yang kita ikuti ruangan saya buat sarut lebih kurang ni. Jadi sebenarnya kita banyak lagi isi-isi yang kita kena baca lah, dan isi-isi yang kita kena baca banyak lagi, cuma saya sarut dengan rekah supaya kita nak ambil, nak boleh faham daripada sejarah saya sarut ni gapo hak syekh kita kecek. Nah, kerana ada orang yang tak pandai bahasa Jawi dan sebagainya, saya rekah dengan bahasa Jawi dah. Dan insya-Allah pada malam ni saya Ustaz Ibrahim Abdullah dan timngan dua orang daripada Islam Nara, terima kasih pada Islam Nara ขอขอบคุณทีมงานอิสลามนารานะครับไม่หยุดในการทำงานในการเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมนะครับพี่น้องผมดีใจนะครับในฐานะผมคนหนึ่งอยู่ในนราธิวาสแล้วก็มีทีมงานมีวัยรุ่นที่ค่อยให้กำลังใจและก็ให้สนับสนุนในการทำงานศาสนาของผมและก็พี่น้องผู้บรรยายทุกท่านในจังหวัดนราธิวาสในคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ผมก็ต้องอำลาพี่น้องก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์